jauh sangat. InsyaAllah kita mula dengan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat bersama-sama solat secara berjemaah, dan insya-Allah sama-sama kita InsyaAllah menghidupkan sedikit peringatan sama kita, bagaimana Allah menggambarkan bahawa supaya kita memberi peringatan, kerana peringatan itu adalah merupakan perkara yang besar pentingnya. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'min, bagi orang beriman. Peringatan itu satu yang bermanfaat. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita telah memasuki hari yang ke-27 27 Ramadan. Jadi 27 Ramadan ni maknanya esok 28, 29 esok. Betul tak? 27 ni 7, hari ni hari Selasa, Rabu 28, 29 betul lah, 29 Khamis dan kemudian kalau nampak anak bulan hari Jumaat, insyaAllah raya Kalau tak nampak anak bulan, maknanya kita puasa 30 hari, hari Sabtu raya. Kalau nampak anak bulan 29 hari sahaja kita puasa. Jadi insyaAllah kita doalah yang terbaik. Ada orang kata hari Jumaat, ada orang kata hari Sabtu. Tak apalah, mana-mana pun kita tengok anak bulan lah, insyaAllah. Jadi pada hari ini kita nak tengok sedikit satu perkara yang diingatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah, dan diingatkan juga oleh perkara yang oleh para ulama kita, iaitu berkenaan perkara yang dibimbangi pada diri seseorang itu. Pada diri seseorang itu, apakah perkara yang kita bimbang? Jadi yang pertama sekali, jalan-jalan untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini sebenarnya adalah satu yang jelas, yang nampak, yang tidak perlu kita takut bahawa kita tidak dapat hidayah. Kerana jalan hidayah itu terlalu jelas. Jalan untuk kita berada dalam keadaan mendapat hidayah Allah ni jelas, mudah. Sebenarnya macam itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa, Ar-Rahman Ar-Rahim, memberikan kepada kita jalan untuk dapatkan hidayah ni sebenarnya terang, jelas, dan nampak, secara tersurat dan secara tersirat nampak. Itu jalan-jalan ubudiyah untuk menyampaikan diri kita kepada keredaan Allah. Ini jelas nampak. Kita tidak takut bahawa kita tidak akan mendapat hidayah daripada Allah, dan tidak ada orang pun yang tidak akan mendapatkan kita gambarkan sebagai kerosakan tanpa mendapat hidayah. Jalan hidayah ini terang,
Jalan untuk dapat Islam ni terang, jelas, depan mata kan. Sama ada orang tu nak ambil atau tak nak ambil kan? Tapi jalan nak berubudiah ni jelas, nampak. Dan inilah perkara yang tidak kita khawatirkan. Maksudnya kita ni tidak akan sesat, kerana jalan-jalan untuk mendapatkan keredaan Allah ni jelas dalam hidup kita. Ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan oleh para alim, ulama, ditunjukkan oleh fitrah manusia yang ada dalam diri kita. Ditunjukkan oleh segala perkara yang berlaku. Semua menunjukkan bahawa perkara itu akan membawa kepada Allah. Jadi kita tidak khawatir hidayah Allah. Hidayah Allah pasti datang kepada semua, kepada semua, terutamanya orang yang telah Islam, terutamanya orang yang telah beriman. Tetapi yang kita khawatirkan ialah apa yang menguasai dalam diri kita ini. Itu yang kita khawatir, iaitu hawa nafsu kita. Itu yang kita khawatir. Jadi sebab itu dalam bulan Ramadan ini sebenarnya latihannya untuk nak mengawal hawa nafsu, untuk nak mengawal hawa nafsu, untuk mengawal apakah dia dorongan-dorongan yang membawa kita melampaui batas. Melampaui batas. Kerana hawa nafsu ini apabila dia menyentuh kita, kita akan rosak. Apa sahaja yang disentuh rosak. Contohnya bila hawa nafsu menyentuh mata, mata rosak. Maka dia akan melakukan perkara yang melampaui batas. Apabila dia menyentuh telinga, telinga rosak. Dia akan mendengar perkara yang haram. Apabila dia menyentuh hati, hati akan rosak. Maka rosak hati dengan penyakit-penyakit hati. Begitu juga dengan segalanya. Dia tentu kat tangan, tangan rosak. Tentu kat akal, akal rosak. Seorang hakim yang bijaksana boleh berfikir dengan baik, tetapi hawa nafsu menyentuh akal dia, dia jadi hakim yang tidak adil. Jadi hakim yang mengikut dan keburukan diri dia. Jadi di sini kita nak lihat bahawa kita tak bimbang dengan hidayah Allah. Kita tidak bimbang dengan jalan-jalan ubudiyah, jalan-jalan pengabdian, beribadah kepada Allah yang memang Allah beri kepada kita secara jelas. Secara jelas. Jadi di dalam contohnya, di dalam kehidupan kita ni ada 4 suasana. Jadi kita tengok 4 suasana ni. Yang mana keempat suasana ni jelas mempunyai jalan untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali ialah suasana kita beribadah kepada Allah, suasana taat. Boleh sembahyang, boleh puasa, boleh sedekah, boleh melakukan apa-apa sahaja yang kita kata sebagai ibadah, untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas macam mana nak sembahyang, macam mana nak puasa. Sangat jelas untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Dan kita juga dianugerahkan oleh Allah SWT ibadah ini dengan petunjuknya. Maksudnya Allah bagi hidayah, petunjuk. Maknanya nak dapat redha Allah ni, bila kita taat, sekurang-kurangnya ada 2 benda. Yang pertama sekali, bila kita boleh sembahyang, puasa, boleh buat ibadah, boleh melakukan taat kepada Allah, kita nak menyaksikan, kita nak mempersaksikan bahawa kita boleh ibadah itu adalah anugerah Allah. Kita nak rasa itu Allah bagi. Kita nak rasa itu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh taat, jangan lupa bahawa setiap yang kita taat itu, boleh buat baik itu, yang kita boleh beribadah itu, semuanya adalah anugerah Allah. Allah bagi. Jangan kita rasa kitalah yang beribadah, jangan rasa kitalah yang buat baik, buat ibadah sembahyang, puasa, kita rasa kitalah yang sembahyang, kitalah yang puasa, kitalah yang Quran. Semua itu Allah bagi. Pertolongan Allah. Ini jalan nak dapat redha Allah. Bila ibadah, kita nak rasa semua ibadah tu adalah merupakan jalan ataupun pertolongan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa sahaja kebaikan, nikmat, kebaikan hasanah, perkara yang baik, faminallah, daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Jadi apa sahaja yang buruk,
daripada kesalahan diri kita. Tapi apa yang baik tadi daripada Allah. Maknanya kita lihat bila kita boleh ibadah, jangan rasa kita punya. Jadi bila kita rasa kita punya, kita baik, kita hebat, kita boleh puasa, kita boleh solat, kita boleh zikir, boleh baca Quran, boleh buat benda yang Allah suruh taat tadi, maka kita jangan rasa kita punya. Itu ujub nama dia. Itu ujub ni rasa diri kita bagus, diri kita baik, macam itu. Kita tak nak rasa. Bila kita rasa diri kita baik, maknanya kita terlupa sebenarnya apa yang ada itu adalah daripada anugerah Allah. Jadi ibadah ni jelas, maknanya yang pertama sekali kita nak rasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasa. Jadi jelas jalannya, jalan jelas. Yang kedua, kita nak rasa apa? Kita nak rasa bila kita solat tu, oleh kerana memang kita menyerah diri kita, rendah diri kita daripada Allah, sebab Allah bagi kekuatan nak buat baik tu. Bukan kita yang baik, Allah yang bagi baik, Allah yang bagi ibadah tadi. Maka kita pun ikhlaskan hati kita. Ini dia. Ini ikhlas. Ikhlas ni maknanya kita rasa kalau ibadah tak ada ikhlas, tak sampai ke Allah, tak sampai ke redha Allah. Macam kita pergi kerja pun nak rasa kerja ni ibadah. Macam mana ibadah, kita rasa kerja ni nikmat daripada Allah, Allah bagi. Kemudian lepas tu kita ikhlas kerja ni untuk mendapatkan ubudiyah redha Allah. Allah firman dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi Allah SWT menyatakan tidaklah diperintahkan kepada mereka itu melainkan supaya kita menyembah kepada Allah dan kita mengikhlaskan ibadah kepadanya, kita memurnikan ibadah padanya. Hanifah, hunafa, ad-din, hunafa ni yang lurus, yang lurus. Jadi sini kita lihat bahawa bila ibadah kena ikhlas. Ikhlas maknanya bersih, tak ada lain. Apa saja kita buat ikhlas. Jadi tak ada merungut lah, susah lah. Kita tak ada kritik, tak ada merungut, payah lah kan. Sebab kita ikhlas. Kita buat tak nak minta apa-apa, tak nak dapat apa-apa. Syurga pun tak apa kalau Allah tak bagi, neraka pun tak apa kalau Allah tak jauhkan kita. Maknanya ikhlaskan Allah je. Jadi bila ikhlas pada Allah tu lah ada redha. Tak minta apa-apa, Allah saja yang bagi. Kalau Allah nak bagi, dia bagi. Kalau tak nak bagi, kita serah kat dia. Khalasah maknanya bersih. Jadi ini jelas. Maknanya ibadah mesti yang pertama merendah diri kepada dia. Kita rasa semua tu Allah punya. Jangan ada sikit kita rasa kita yang pandai, kita yang hebat, kita yang kuat, kita yang ada semua sekali. Yang kedua ikhlas. Ini dua kunci supaya ibadah tu mendapat redha Allah. Jadi senang, tak susah. Kita nak fokus pada Allah sahaja. Kemudian yang kedua, maksiat. Maksiat. Jadi kadang-kadang Allah bagi kita buat maksiat, Allah bagi kita kecewa, Allah bagi kita buat dosa, Allah bagi kita melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Ada orang sampai peringkat minum arak, ada orang sampai peringkat berzina, ada orang sampai peringkat bunuh orang lain, ada orang mungkin mengumpat-ngumpat, mungkin fitnah-fitnah, maksiat. Jadi maksiat juga jelas petunjuknya. Petunjuknya jelas. Kenapa? Macam mana maksiat boleh menyampaikan kepada redha Allah. Allah bagi arahan simple, senang. Maknanya buat maksiat tu pun Allah izin berlaku, berdosa tu pun Allah izin berlaku. Jadi macam mana dosa, maksiat, mungkar yang kita buat itu boleh sampaikan kepada redha Allah. Maknanya maksiat tu pun boleh jadi ibadah juga, begitu kan? Iaitu bila kita mengikut petunjuk Allah, arahan Allah. Bila kita bermaksiat saja, maka nak ikut, nak menuju kepada redha Allah tadi, maka anta tuba ilallah wa taghfirah. Kamu bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita buat maksiat, Allah izin buat maksiat, Allah izin kita melakukan kesalahan, kesilapan, Allah izin kita melakukan perkara-perkara yang mungkin kita pun tak nak buat, tapi buat juga, menyebabkan kita rasa gelisah, kita rasa takut, kita rasa bimbang kerana bermaksiat. Jadi apa petunjuk daripada Allah bila kita tercebur dalam maksiat tadi? Anta tuba ilallah.
antara kamu bertaubat kepada Allah, wastaghfirah, minta ampun. Jadi Allah izin berlaku perkara maksiat berlaku sebab Allah nak suruh kita bertaubat. Itu petunjuk dia, jelas. Maknanya jangan kita buat maksiat, jangan kita buat dosa, kemudian kita tak bertaubat. Itu maknanya melawan Allah. Kita dah tercebur dalam maksiat, dah buat salah, itu memang Allah izin berlaku. Maka sedar, terus taubat. Astagfirullah, astagfirullah. Terus kita menyesal. Dan apabila kita bertaubat, maka jadilah maksiat itu membawa kita kepada redha Allah. Kita ikut dia petunjuk Allah tadi kan. Allah berfirman, wa tubu ilallah jami'ah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah, semua orang-orang beriman. Taubatlah kepada Allah. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan beruntung. Jadi bila bermaksiat, bila bersusah, buat salah, biasalah kita manusia. Tak ada orang yang tak ada buat salah. Semua ada orang buat salah. Semua ada orang silap. Tetapi petunjuknya, bila silap, bertaubat, istighfar, beristighfar dan sebagainya. Allah berfirman surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillah an-nabiy wal-ladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar, taubatan nasuha. Dan mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari yang Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang beriman yang bersama dengannya, dan cahaya iman yang ada pada mereka itu. Bergeraklah mereka ke depan dengan cepat di sebelah kanan mereka, dan kemudian mereka akan berkata kepada orang munafik yang masih meraba-raba, Rabbana atmim lana nuran, Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah kami dengan cahaya kami. Waghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Jadi Allah gambarkan tubuh, dan bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kemudian minta ke Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita minta pada Allah nur, kesempurnaan. Jadi kalau kita buat maksiat, kalau kita suka buat maksiat, ada orang suka buat maksiat, lagi suka kita kena bertaubat. Ada seorang kuat buat maksiat, maka lagi kuat kita bertaubat. Macam itu. Jadi bila kita dah tercebur dalam maksiat, jangan kita biarkan diri kita tanpa taubat. Itu petunjuk Allah. Maksiat akan menjadi sebagai apa digambarkan, sebagai jalan mendapat redha Allah. Jadi maksiat jalan mendapat redha Allah dengan bertaubat. Jadi kita kena bertaubat. Jadi Rabbana atmim lana nurana. Jadi bila kita bertaubat dengan taubat nasuha, sentiasa bertaubat, maka Allah akan sempurnakan cahaya yang ada pada kita. Jadi taubat ni akan membawa kepada kesempurnaan cahaya. Apakah kesempurnaan cahaya? Kesempurnaan cahaya ialah muhabbatullah, sayang pada Allah yang paling tinggi sekali. Sayang yang paling tinggi sekali, muhabbatullah, sayang yang paling tinggi sekali adalah merupakan kesempurnaan cahaya. Jadi kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila maksiat, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa. Aku dah banyak buat salah, aku ni tak ada apa-apa, aku ni. Ataupun bila kita rosak
dengan sebab melakukan sesuatu. Jangan berputus asa. Allah izin perkara itu berlaku. Kenapa Allah izin berlaku? Kerana Allah nak suruh kita bertaubat. Allah nak baiki diri kita. Kita minta ampun pada dia. Ini petunjuk daripada Allah bahawa maksiat juga boleh bawa kita kepada redha Allah. Jangan kita salahkan maksiat dan dosa dengan cakap Allah SWT bagi kita buat maksiat. Allah bagi buat maksiat. Memang kita ada masa tercebur dalam maksiat. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Kadang-kadang sengaja. Kan dah biasa. Kadang-kadang tak sengaja. Tak apa, sengaja tak sengaja, taubat. Jalan dia. Bertaubat. Kalau kita suka buat maksiat, lagi kena suka lagi bertaubat. Kalau kita kuat buat maksiat, kena lebih kuat lagi kita bertaubat. Kena kuat lagi. Tubu ila Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Taubatan nasuha. Dengan taubat yang sebenar. Jadi kita minta macam mana taubat sebenar? Kita minta kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, kan, sempurnakanlah cahaya. Cakap bahasa Melayu tak apa. Atmim lana nurana. Sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi bila bertaubat pun, sebenarnya taubat tu akan jadi ibadah juga. Taubat akan jadi ibadah. Apabila apa? Bila kita maksiat akan jadi ibadah apabila maksiat itu diiringi dengan taubat. Sebab itu tidak ada dosa besar apabila dosa itu diiringi dengan taubat. Tak ada dosa besar, Allah ampunkan. Tapi dosa kecil akan jadi dosa besar bila tidak ada taubat. Jadi bila tak ada taubat, kita buat dosa kecil, kita ingat dosa kecil aja. Tengok yang haram, dengar yang haram, kecil tak apalah, tengok itu aja. Kan rupa-rupanya bila tak taubat, dia jadi dosa besar. Dia akan terkumpul, dia akan membesar, dan akhirnya menjadi asbab hati jiwa ditutup oleh Allah. Tapi maknanya petunjuknya senang. Taubat ni petunjuknya, maksiat ni petunjuknya senang, bertaubat. Kemudian yang ketiga, Allah bagi nikmat. Suasana Allah bagi nikmat. Allah bagi nikmat pada kita. Apa petunjuk Allah bagi nikmat pada kita? Maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah, dan syukur itu ibadah. Jadi nikmat belum tahu jadi ibadah lagi. Macam mana dosa tadi, macam mana maksiat tadi. Maksiat dan dosa dia boleh jadi ibadah sekiranya diiringkan dengan taubat, menyebabkan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi kita buat maksiat, buat berdosa, kita menyesal, kita bertaubat, kita jadi lebih dekat lagi dengan Allah daripada sebelumnya. So maksiat itu sebagai asbab dapat redha Allah. Sebab itu tidak sedikit daripada orang-orang yang buat dosa, berdosa, tetapi dia bertaubat, dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ramai orang yang diampunkan Allah dosanya, maka dia jadi orang yang lebih baik. Jadi dosa itu sebenarnya dia boleh menjadi asbab kebaikan, tetapi dengan petunjuk Allah at-taubah. Begitu juga nikmat. Nikmat tak semestinya satu kebaikan. Nikmat yang ada pada kita ni, dia boleh jadi istidraj, membawa kepada dosa. Nikmat nikmat boleh membawa kepada dosa. Nikmat boleh membawa kepada derhaka pada Allah bila kita mengkufuri nikmat Allah. Jadi macam mana petunjuk Allah nikmat ini supaya menjadi satu yang memberi kepada mendapatkan redha Allah? Bila Allah berfirman kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, maka sungguh-sungguhnya segala nikmat itu adalah daripada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kerana itu ingatlah kamu kepada aku. Jadi bila dapat nikmat, ingat pada Allah. Bila dapat nikmat, ingat pada Allah. Apa ingatnya? Nikmat tu daripada Allah. Nikmat tu ihsan Allah pada kita. Nikmat tu ihsan Allah pada kita. Ingat Allah. Kita boleh makan, ingat makan tu daripada Allah. Kita boleh pakai baju daripada Allah. Kita boleh beribadah, ibadah daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa sahaja yang ada pada kamu, nikmat itu adalah daripada Allah. Jadi kita kena ingat. Jadi kemudian fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku, maka aku akan ingat pada kamu. Washkuruni, dan kamu bersyukur kepada aku. Wala takfurun, dan jangan kamu kufur.
Jadi nikmat itu akan jadi bencana kepada kita, akan jadi saja merosakkan bila kita tak ingat Allah, bila kita tak bersyukur pada Allah, bila kita kufur nikmat. Ini 3 benda. Bila ada nikmat, 3 benda ni kena berlaku. Ini petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, boleh dapat nikmat, ingat Allah. Nikmat ni ihsan daripada Allah. Allah bagi apa saja anak-anak. Tengok anak-anak, kita bangga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita pandai, dah boleh bercakap, dah boleh buat pergi sekolah dapat nombor 1. Bangga dengan anak-anak. Dapat hadiah, anugerah. Tengok anak-anak dapat anugerah, kita seronok. Mak ayah kita sebagai mak ayah. Anak-anak boleh bercakap, kita seronok. Yang pertama sekali, tengok anak-anak, ingat bahawa ini adalah daripada Allah. Fazkuruni azkurukum, iaitu Allah akan ingat kamu. Ingatlah Allah. Kemudian washkuruli, dan kamu syukur. Syukur, rasa nikmat Allah. Wala takfurun, jangan kufur. Jadi maknanya bila dapat nikmat ni mesti ada 3 perkara. Benda nikmat barulah kita akan sempurna. Dapatkan nikmat tu akan menjadi redha Allah. Iaitu dapat nikmat, ingat Allah. Dapat nikmat, syukur pada Allah. Dapat nikmat, jangan kita gunakan pula nikmat untuk buat maksiat. Itu kufur. Wala takfuru. Dan jangan kamu kufur nikmat. Apa maksud kufur nikmat? Jangan gunakan nikmat tu nak lawan Allah pula. Kita ada duit, ada harta, Allah bagi nikmat, kita tiba-tiba kita guna duit harta nak lawan Allah. Kita ada pangkat, ada nama, ada kedudukan, kita gunakan pangkat kedudukan kita nak lawan Allah. Kita ada kelebihan tertentu, nikmat Allah bagi, kita guna pula untuk nak menentang Allah dan bermaksiat pada Allah. Itu kufur. Itu kufur. Jadi bila itu kufur, maka kita akan dimurkai oleh Allah. Jadi senang, nikmat ni sebenarnya 3 benda bila nikmat. Yang pertama, ingat daripada Allah. Ingat Allah. Tengok nikmat, ingat Allah. Tengok nikmat, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bagi nikmat melainkan Allah. Yang kedua, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kemudian kita kufur, jangan kufur pula. Jangan kufur, kita tengok kita guna nikmat tu untuk apa. Kalau guna untuk taat, untuk jihad fi sabilillah, infak fi sabilillah. Ini bulan puasa ni kita ambil peluang infak fi sabilillah. Kalau kita ada sikit, infak sikit tak apa. Allah tak kira sikit banyak, Allah kira kita nak infak pada jalannya. Infak apa? Infak dalam berbagai perkara. Kalau kita orang yang ada akal, berilmu, infak akal dan ilmu. Kalau kita ada tenaga, infak tenaga. Kalau kita ada dari sudut keuangan, barang-barang fizikal, infak keuangan, barang-barang fizikal, apa sahaja. Infak fi sabilillah. Ini tanda kita bersyukur. Tanda kita bersyukur. Kita gunakan untuk fi sabilillah. Jadi alhamdulillah kita ada tempat-tempat seperti di bulan kasih ini, kita jadikan, manfaatkan. Tempat untuk kita membina kekuatan Islam, insya-Allah. Juga ada tempat-tempat yang lain. Jadi jangan kita kufur. Jadi maknanya bila dapat nikmat boleh diberi menjadi redha Allah, mendapat redha Allah. Ini mudah. Allah bagi jelas. Kemudian Allah bagi balak pula. Ini ada 4 suasana kita ni. Pastikan 4 suasana ni semua dalam ubudiyah lah. Yang pertama suasana taat. Taat ni yang pertama kita rasa daripada Allah. Kedua ikhlas. Kita buat ikut rukun-rukunnya, ikut apa yang Allah perintah, syariatnya. Yang kedua suasana-suasana nikmat, suasana maksiat. Maksiat Allah perintah apa? Bertaubat. Tak apa, buat maksiat ni Allah izin berlaku pada kita, maknanya kita sabar, kita redha, tak apa, tapi bertaubat. Itu dia. Tapi bertaubat. Jangan kita kata makna rupanya bolehlah buat maksiat, bukan begitu. Maknanya boleh buat tidak. Maksiat ni mungkin kita tercebur ke dalamnya, ataupun mungkin kita dah terbiasa agaknya. Tapi bertaubat iringi dengan taubat. Yang ketiga ialah nikmat. Yang keempat ni balak. Balak bencana. Balak bencana. Bagaimana petunjuk Allah bila kita mendapat balak bencana, kesusahan? Antaranya Allah firman dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin.
Demi sungguh-sungguh kami akan menguji kamu. Ini suratul Baqarah ayat 155. Sungguh-sungguh kami akan menguji kamu dengan perasaan takut. Perasaan takut dengan wal-ju', dengan kelaparan. Sekarang ni kita puasa, lapar, tapi ada ujungnya buka puasa, iftar. Ada orang puasa siangnya, malam tak ada benda nak makan pun. Air pun cukup je, ataupun tak ada air pun. Kan? Wal-ju' dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan juga kekurangan dari sudut harta-harta ataupun dari sudut jiwa kita, mungkin sakit dan sebagainya. Wal samarat, dan juga tanam-tanaman. Kita punya perusahaan, perniagaan, tanam-tanaman ini tak semestinya pertanian sahaja. Tanam-tanaman ini banyak apa yang kita invest. Apa yang kita invest. Ada orang berniaga, ada orang bertani, ada orang berternak dan sebagainya. Ada orang bekerja, tenaga, invest dan tanam-tanaman. Wasamarat wa basyiris sabirin, maka beri gembira, berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi maknanya bila balak kena ni, nombor satu kena sabar. Kena sabar. Maknanya apa pun yang berlaku kan, kena sabar. Ista'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi maknanya bila kita kata balak ni, memang Allah bagi bencana kepada semua orang. Kena. Tak ada orang yang tak ada balak di dunia ni. Orang kaya pun kena balak juga, kena susah juga. Paling kurang sakit, paling kurang bimbang, gelisah. Harta banyak tapi gelisah. Kenapa? Banyak sangat harta, takut orang curi, gelisah juga. Itu pun balak juga. Jadi kesusahan. Ada orang sakit, ada orang masalah keluarga, anaknya masalah dadah, anaknya masalah terlibat dengan jenayah, anaknya masalah terlibat dengan perkara-perkara yang memalukan. Mungkin kita kata masalah anak-anak, ataupun masalah suami isteri. Ada orang Allah uji dengan isteri, ada orang Allah uji dengan suami. Suami nak kahwin lain, bergoncang hati. Kalau seorang isteri suami nak kahwin lain, bergoncang hati. Oh, aku dah kehilangan cinta dia, kasih dia. Bergoncang hati dia. Suami pula masalah isteri, bergoncang juga hati suami. Ada masalah isteri masalah, isteri curang pun ada, isteri tak ada akhlak, isteri tak nak ikut cakap, suruh semayang tak nak semayang, suruh puasa tak nak puasa. Isteri melawan, contohnya nusyus, isteri yang derhaka, masalah juga. Jadi apa pun masalah yang kita hadapi, kita dalam keadaan apa? Ista'inu bis sabri was salah. Minta pada Allah. Ista'inu, ini minta. Allah suruh kita minta dengan kesabaran. Jadi nulis sabar. Kenapa? Nak rasa daripada Allah juga. Daripada Allah juga. Dan kemudian kita solat sembahyang. Kalau sabar tu dah cukup, kita boleh tahan sabar, alhamdulillah. Tapi kalau sabar pun tak boleh, dah bergetar lah, bergegar lah, menggigil tahan sabar ni. Menggigil tahan sabar. Kan? Kita marah ke anak kita, menggigil tahan sabar ni. Anak buat jahat, katakan. Ataupun kawan kita buat jahat kat kita, suami kita, isteri kita, menggigil tahan sabar ni. Sampai dah gigil ni, kita tahan je, gigil, bergoncang, zalzalah, bergoncang. Maka Allah kata apa? Ista'inu bisabri, sabar. Sampai menggigil, menggoncang, tak boleh tahan ni. Gigil tahan, sabar tahan. Bukan sabar ni, tumbuk ni bukan satu, tak sabar ni. Tak apa, kita anak yang salah, terus pukul. Itu tak sabar. Tak sabar. Isteri salah, terus pukul. Suami salah, terus karate. Dia orang karate, black belt karate. Suami salah, karate tu suami. Itu tak sabar. Kan? Bila kita berhadapan kesusahan, kita reaction, buat react dulu. Itu tak sabar. Jadi Allah gambarkan bila kita buat balak, bencana, kesusahan, ista'inu bis sabr wa basyiris sabirin. Beri berita gembira kepada orang sabar. Ista'inu bis sabri. Minta pertolongan dengan sabar. Mula-mula kita sabar dulu. Jangan bertindak dulu.
Orang buat kita, orang ancam kita, orang fitnah kita, kan? Orang boikot kita, kan? Orang nak tangkap kita, orang nak buat macam-macam orang nak buat kat kita. Dan kita diganggu oleh manusia. Kata Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah dalam kitab dia, antara kitab kita dia kata apa? Sesungguhnya gangguan-gangguan daripada manusia itu adalah nikmat yang terbesar daripada Allah. Macam mana? Gangguan daripada manusia nikmat terbesar. Nikmat terbesar kata Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Banyak lagi lah ditulis. Jadi rupanya bila orang ganggu kita ni, Allah izin orang ganggu dengan izin Allah. Apa saja gangguan, termasuk sihir, nikmat besar, nikmatul azim, nikmat besar daripada Allah. Kenapa? Yang pertama, tidaklah satu gangguan yang dibuat oleh seseorang kepada seorang itu, melainkan orang itu akan dapat pahala. Satu, pahala dia sabar, ista'inu bis sabr, dia sabar yang pertama. Yang kedua, pahala orang tu dapat ke dia. Contohlah, ada orang mengumpat kain, kai ni tak apalah, dia gini. Konon pandai buat kek batik, dia pun nak buat kek batik, beli ni beli tu, macam bagus saja. Ada orang mengumpat kai lah, kan. Ni contoh, kan. Kai pun terasa hati, aku buat ni ikhlas kerana Allah, aku bukan buat nak dapat apa-apa. Contohnya, kau mengumpat aku pula, gitu. Fitnah pula. Kai tu dia baca-baca, dia tahu air liur ni sikit pula. Lepas tu dia tahu EM lagi kat tu, kau nak makan ke? Itu contoh. Ini ngumpat yang fitnah. Contoh, kan. Sebenarnya bila orang ngumpat kita ni, contoh, bila orang ngumpat kita ni, kan, sebenarnya dia bagi pahala dia kat kita. Ini Nabi sebut ni. Maknanya yang ditahajud, yang dipuasa, yang pergi umrah, pergi haji, apa pahala dia transfer ke kita? Macam sedekah lah kita kata, kan. Maknanya kalau bulan Ramadan ni, orang ngumpat kita, macam orang tu transfer duit ke kita, masuk akaun kita. Berapa? 1,000, 2,000, 3,000, 100,000, kan. Nampak? Habis pahala dia. Katalah ngumpat sampai setahun dia ngumpat kain, habis pahala dia semua, tak ada pahala dah. Maka dosa kita dia tanggung pula. Apa? Dosa kita tu, kita buat dosa. Kita buat dosa apa? Mungkin kita lalai, mungkin kita apa-apalah dosa kita. Orang yang ngumpat kita, fitnah kita tu, dia tanggung pula dosa kita. Satu, dosa kita ke sana. Akhirnya tak ada dosa kita. Sempakat dia ambil berlaku. Ini orang yang mengganggu orang lain, sebenarnya itu dia. Jadi sebab tu kata Imam Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, dia kata apa? Sesungguhnya gangguan manusia itu nikmat al-azim, nikmatul azim, dia kata nikmat yang besar daripada Allah kepada seseorang itu. Yang pertama, seseorang itu akan dekat dengan Allah. Dia tak sayang manusia. Mula-mula mungkin dia sayang kat isteri dia, suami dia. Tiba-tiba isteri dia mengkhianatkan dia, suami dia mengkhianatkan dia, kan. Maka dia tak sayang dah isteri dan suami dia macam mana sebelum ni sayang sangat. Dia sayang ke Allah, transfer sayang dia ke Allah, transfer pergantungan dia pada Allah, transfer hubungan dia akrab daripada Allah, kan. Itu nombor satu. Nombor dua, pahala orang tu ke kita. Jadi jangan marah kalau orang buat jahat kat kita. Jangan marah, kan. Senyum aja, kan. Tak apa, orang cakap kek batik tak sedap, tak apa, alhamdulillah, kan. Senyum aja, kan. Sebab apa? Sebab pahala dia pergi kita. Macam itu. Ni Allah sebut ni, Allah gambarkan oleh Rasulullah SAW, kan. Jadi ni'mat azim kata Imam Ahmad. Bukan Imam Ahmad Azmi, ya. Imam Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam kitab dia. Dan sebut kat sini, bagaimana bila kita mendapat kesusahan daripada orang, sebenarnya itu adalah satu nikmat. Jadi jangan kita balas kat dia. Sebab tu Allah suruh sabar dulu. Ista'inu bis sabri, sabar. Kalau dah menggigil tahan, tak boleh kau ni tu kutuk kek batik aku ni,
Oi, lagi-lagi kek batik, lagi-lagi kek batik. Kan? Dia tengok kain, ni macam kek batik si kain. Dia tengok kain batik. Ini macam kain punya ni. Bau busuk bau apa ni? Ni macam bau kek kain kan. Selama duk kutuk kain habis. Contoh kan. Tak dia berlaku contoh. Jadi kita kata alhamdulillah banyak kain dapat pahala. Orang duk kutuk ni kan. Jadi sebenarnya kalau dah sampai menggigil tu, sabar, menggigil tahan sabar tu, kan, tak cukup kuat nak tahan sabar, salat. Sebab tu Allah kata ista'inu bis-sabri was-salat. Kan, kita sabar sampai menggigil. Tak boleh ambil semayang sungguh-sungguh penuh-penuh. Minta ke Allah, sembahyang Allahu akbar, sembahyang surah hajat. Minta Allah kekuatan supaya boleh kuatkan sabar. Sebab dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang beriman, sabar, kuatkan sabar dan ikat diri kamu dengan kesabaran dan berjuang. Jadi maknanya ini petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun berlaku pada kita alhamdulillah tenang je. Orang beriman ni, orang buat baik pun kita suka, kita tenang. Orang buat tak baik pun kita suka, kita tenang. Sebab macam dia transfer duit kat kita lah, macam itu kan. Yang ini kita kena buat contoh transfer duit. Sebab orang suka transfer duit ni kan. Jadi nak sebut kat sini, itu balak. Jadi bila kita taat, ada petunjuk macam mana dapat redha Allah. Bila dalam keadaan maksiat, ada petunjuk macam mana dapat redha Allah. Bila dalam keadaan nikmat, ada petunjuk macam mana dapat redha Allah. Bila balak susah, ada petunjuk macam mana nak nikmat Allah. Yang kita khawatir bukan nak berubudiah tadi, yang kita khawatir ialah apabila hawa nafsu menguasai kita. Apabila hawa nafsu menguasai kita, badan kuat, hebat, sasa, sehat walafiat, nak bangun malam pun susah. Nafsu akan ajak kita tidur. Kan? Bila nafsu menguasai perut, kan, nafsu akan menyuruh kita makan makanan yang tidak halal, makanan yang tidak baik. Kalau makan yang halal dan baik pula, halalan thayyibah pula, makan dalam keadaan melampau-lampau sampai terbaring. Kan? Terbaring nak semayang pun tak boleh. Sebab tu ketika malam-malam akhir Ramadan ini, kita latih diri kita kurang makan. Kenapa? Orang yang makan banyak akan berat tubuh badan dia untuk solat. Lagi banyak kita makan, lagi berat nak solat. Lagi berat nak bangun tidur. Lagi berat nak panjang dalam solat kerana sakit perut. Berat. Banyak makan. Dia ada 4 perkara kita kena kurangkan. Ni rukun arkan mujahadah. Rukun mujahadah ada 4. Yang pertama sekali ialah kurangkan cakap, diam. Diam ni maknanya bukan tak bercakap, kita banyak dengar. Bila bercakap, cakap yang baik-baik sahaja. Arkan yang pertama, diam. Yang kedua, kurang tidur. Kurang tidur maknanya malam tu kurang tidur. Ni rukun mujahadah. Kita siang pun kurang tidur. Tidur bila betul-betul perlu je. Berapa jam? Kalau orang saleh, awliya Allah, ulama-ulama kita, kebanyakannya 3 jam ke bawah tidur. Tidurnya 3 jam ke bawah. Siapa yang tidur lebih daripada 5 jam ke atas, maka dia bermewah-mewah dengan tidur. Bermewah-mewah dengan tidur 3 jam, 5 jam ke atas. Itu untuk pejuang-pejuang. Orang yang nak berjuang pada jalan Allah ni, dia tak boleh lebih daripada 5 jam. 5 jam ke bawah. Kalau 3 jam, excellent lah. Itu orang-orang yang dekat dengan Allah, dia tak sanggup tidur banyak. Yang kedua, kurangkan tidur. Yang ketiga, kurangkan lapar. Kurangkan lapar pula. Kurangkan makan, lapar. Kurangkan lapar. Pelik kurangkan lapar. Kurangkan makan, tak maaf. Jadi kita kurangkan makan. Sedap makan tu kurang. Macam mana kita nak tahu kita ni makan ikut iman, tidak ikut nafsu? Kita makan, berhenti sebelum kenyang. Kulu washrabu wala tusrifu.
Makan, minum, jangan kamu lebih-lebih. Sebab tu jangan ambil makanan lebih. Kalau ambil makan, pastikan boleh habis. Pastikan boleh habis. Ambil sikit tambah tak apa. Jadi macam mana nak tahu macam mana kita punya makanan dengan minuman tadi tu? 1/3 perut kita, agak-agak perut kita besar mana? Kalau orang perut besar lagi besar kan, liter dia tu kan. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas. Jadi makan 1/3 je. Jadi 1/3 ni kalau kita bayangkan, kalau dah kenyang tu maknanya dah full lah. Dah full, lebih daripada 1/3. Nabi kata apa? Makan dan minum wala tusrifu, jangan berlebihan. Macam mana kata berlebihan? Jangan berhenti sebelum kenyang. Agak-agak nak kenyang tu kena berhenti. Agak-agak perut dah sekenyang, nak belum kenyang ni, baru nak rasa je. Dah ada barang, dah ada benda ni, dah ada ni, berhenti. Ulama-ulama salafus salih dulu ada yang mencontohkan kepada kita, dia makan bila lapar, betul-betul lapar baru dia makan. Dan dia makan pun niatnya nak ibadah, supaya dia kuat nak ibadah je. Lepas makan tak sampai kenyang, berhenti dah. Kemudian dia bersolat, dia beribadah, berjihad, berjuang sebagainya, dakwah sebagainya. Letih pula dia makan. Lapar dia makan. Bila lapar tu dia makan, bukan bila kenyang dia makan. Kita kenyang makan dalam syurga je. Dalam syurga je. Itu makan yang ibadah. Ni mujahadah. Kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan cakap, itu diam. Yang ketiga, kita kurangkan bergaul yang sia-sia, pergaulan yang sia-sia. Yang keempat, namanya uzlah. Banyakkan kita bersama dengan Allah dari sudut hatinya. Uzlah syu'ur, hatinya. Maknanya kita tidak bergaul dengan orang yang melalaikan kita. Itu antara 4 perkara. Baik, jadi kita cuba tengok kat sini. Maknanya kita nak kena tengok lah, balak bila dapat balak kan. Baik, jadi nak sebut nafsu. Jadi untuk nafsu ni, memang bila dia sentuh kita, kita tak perasan pun. Yang kita tahu dia melampaui batas saja. Sebab itulah dalam bulan Ramadan kita sebenarnya disekat. Apa yang disekat? Nafsu, hibsun nafs. Kita nak jaga nafsu kita. Nak penjarakan nafsu kita. Sebab tu 4 perkara ni kita kena tengok dalam hidup kita. Ini adalah yang pertama, kurangkan cakap, banyak diam. Cakap bila perlu je. Maksudnya cakap untuk dakwah tak apa, cakap untuk kebaikan tak apa, cakap yang mencakupan peringatan Quran tak apa, cakap yang melalut dan sarsal, yang tidak ada apa-apa yang baik, maka itu tinggalkan. Yang kedua, kita kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan tidur. Kurangkan tidur. Bukan tak boleh tidur, boleh tidur, kurangkan tidur. Yang ketiga ialah makan, kurangkan makan, jaga makan kita. Yang keempat, pergaulan kita. Pergaulan kita. Artinya kita banyakkan uzlah, bersedia. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang kenal Allah, dekat Allah, dia seronok bersama Allah lebih daripada seronok bersama manusia. Bukan makna dia tinggalkan manusia, dia tak bersama manusia, tak. Dia jumpa manusia untuk laksanakan dakwah, tarbiyah, jihad fi sabilillah. Bersama dengan sahabat-sahabat untuk laksanakan dakwah, tarbiyah, jihad dan fi sabilillah. Itu dia. Bila dia seorang-seorang, dia bersama Allah. Malahan bersama sahabat pun hati dia bersama Allah. Dalam keadaan berzikir, dalam keadaan tafakkur, berfikir. Barulah jadi hidup kita. Jadi insya-Allah kita tengok balik dalam hidup kita, sebenarnya yang bimbang ialah nafsu. Macam mana kita nak tahu nafsu menguasai kita? Nombor 1, banyak cakap. Bila cakap tak ada titik, dan bila cakap tak kisah apa yang kita sampaikan, maka itu nafsu menguasai kita. Yang kedua, apabila kita banyak tidur. Atas alasan puasa, tidur banyak. Banyak tidur. Malam pun banyak tidur. Jadi nak mujahadah ni kena kurangkan tidur. Yang ketiga ialah dari sudut makan. Yang keempat dari sudut pergaulan. Pergaulan ni maknanya yang pertama sekali, kita nak jaga adab-adab bergaul. Jadi orang yang tidak ada adab dalam pergaulan, dia ikut nafsu.
Maknanya adab ni apa? Akhlak ni. Mata dia jaga, telinga dia jaga, lidah dia jaga, tangan kaki dia jaga, jangan sampai melampaui batas. Jadi kalau bersahabat, berkawan, bergaul, dia jaga adab. Dia bukan main bantai, dia cakap lepas saja. Dia akhlak dia ada. Kemudian dia bersahabat, bergaul dalam rangka melakukan jihad, dakwah dan tarbiyah. Jihad, dakwah dan tarbiyah, JDT. Bergaul dengan orang dalam rangka JDT. Nak buat jihad, nak berdakwah, bertarbiyah. Tak kira lah sama dia bekerja ke belajar ke dalam rangka untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Sunnah Nabi jihad untuk berjuang tegakkan Islam, dakwah menyampaikan Islam, menyampaikan iman. Kemudian tarbiyah membentuk, mendidik manusia, membina mereka yang ada supaya mereka semakin kuat. Jadi bergaul sebab tu je. Jadi selain daripada tu, dia akan bersama Allah. Dia akan bersama Allah. Ini al-arkanul mujahadah. Ini kita kata rukun-rukun mujahadah, yang kalau kita tak buat rukun mujahadah ini, maknanya apa? Maknanya kita tak dapat kawal nafsu kita. Bila tak dapat kawal nafsu, maka inilah lebih kita khawatir daripada jalan-jalan nak dapatkan redha Allah tadi. Nafsu ni dia boleh gerak ke mana saja. Dia boleh ke mata, dia boleh ke telinga. Bukan sebab orang tu tak ada ilmu tau. Ada orang ada ilmu, tahu Islam semua, tahu hukum, tahu, tapi dia tetap buat maksiat, tetap buat dosa. Walaupun dia tahu, kenapa? Nafsu dah menyentuh hati dia, dah menyentuh akal dia. Kadang-kadang nak bagi tazkirah, kan? Bagi peringatan dalam mesej ke, dalam grup ke, ataupun tazkirah ceramah ke. Tapi bila nafsu menyentuh hati dia, maka tazkirah tu dia ada udang sebalik batu dia. Dia ada sesuatu yang lain, jadi lain. Nafsu menyentuh hati. Jadi ilmu bila dirosakkan dengan nafsu, maka ilmu tu akan jadi korup. Iman bila disentuh oleh nafsu, iman jadi korup. Jadi sebab itulah nafsu ni apa dia punya ubat dia? Mujahadah. Nafsu ni ubat dia mujahadah sahaja. Maknanya dari sudut asbab kita usaha mujahadah. Sebab itu al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu ialah orang yang berjihad lawan nafsu dia untuk taat pada Allah. Jadi ilmu pun tak boleh kalahkan nafsu ni. Ilmu tak boleh kalahkan nafsu. Sebab ada orang ada ilmu, tapi bila nafsu sentuh, ilmu jadi korup. Ilmu jadi korup. Ilmu akal yang cerdik, brilliant, IQ-nya 200 ke atas katalah, pun tak boleh kalahkan nafsu. Bila nafsu lawan dengan akal, maka akal tu akan korup juga. Hati kita pun tak boleh lawan nafsu. Raja ni Al-qalbun, raja ni tak boleh lawan nafsu. Nafsu kan kalahkan hati juga. Bila hati kena dengan nafsu, habis nafsu hati tu jadi kotor. Dia jadi macam-macam. Ada ujub, ada sombong, ada takbur dan sebagainya. Hasad, dengki, semua ada kat situ. Jadi apa yang boleh kalahkan nafsu? Mujahadah. Mujahadah ni antaranya berpuasa. Puasa betul-betul. Maknanya buang dosa kita, buang kegemaran buruk kita, kena buang, baru boleh lawan nafsu. Ini yang paling dikhawatiri. Sebab tu hari ni ramai manusia boleh solat. Malam-malam bangun malam boleh solat, tapi nafsu dia tak boleh kontrol. Dia solat sebab dia solat ada ramai-ramai berjemaah, bolehlah solat, kan? Ataupun dia solat seorang-seorang, tapi tak boleh kontrol nafsu. Dia tak nak kontrol nafsu dia. Mujahadah tidak berlaku, rosak dia punya hidup dia. Jadi yang kita paling khawatir bukan hidayah Allah, bukan petunjuk Allah. Yang kita khawatir bila nafsu menguasai kehidupan kita. Bila nafsu menguasai hati kita, menguasai diri kita. Contohnya, dalam diri kita ada ujub. Ujub ni rasa diri kita bagus, kan? Tak kira kita ada ilmu, tak ada ilmu, ujub tetap ada. Kalau nafsu tu tetap berada ke hati kita, kita layan nafsu ujub tu.
Nafsu memang suruh kita bersifat ujub, sombong, takbur, memang pun. Jadi semua penyakit-penyakit tu akan dikuatkan oleh nafsu tadi. Jadi syaitan ni dia boleh bisik je. Baguslah. Kamu ni pandai lah. Masak kek batik semua orang suka ni. Sampai ustaz-ustaz pun suka ni. Macam mana ni bagus ni kamu ni, boleh buka kedai ni. Kita pun rasa bangga dengan diri kita kan. Aku yang paling pandai. Lepas ni tak panggil lah kan, kita panggil Kai Al-Batiki. Kai Al-Batiki, Kai pembuat kek batik kan. Nafsu akan ajak kita kan? Ajak kita apa? Ajak kita ujub dengan diri kita. Jadi yang kita bimbang, yang kita khawatir ni bukan ilmu tak ada, bukan tak ada hidayah Allah. Hidayah Allah akan datang ke kita. Allah akan bagi hidayah, akan bagi taufik, tapi kita tak terima sebab nafsu menguasai kita. Sebab dalam bulan Ramadan training ialah mujahadah an-nafs, bukan training yang puasa. Sebab tu orang ada puasa siang tak makan tak minum, bila buka puasa tu dia penuh dulang. Kenapa? Sunnah penuh. Makan dulang ni sunnah. Rupanya dah banyak sangat, dia tak jadi sunnah, jadi punah. Punah pula jadi nafsu. Jadi nafsu ni yang kita kena lawan. Sebab nafsu ni kalau sentuh kat tangan, tangan jadi jahat. Sentuh kat mata, mata jadi jahat. Tengok benda yang haram. Jadi mata bila suka melihat benda haram, maknanya mata tu telah disentuh oleh nafsu. Mata tak boleh tunduk daripada benda yang haram. Telinga tak boleh tunduk daripada benda yang haram. Lidah tak boleh tunduk daripada benda yang haram. Semua disentuh oleh nafsu. Ini yang kita paling bimbang. Kita paling bimbang. Jadi sebab tu kena mujahadah. Nafsu ni dia letakkan di tempat sejuk, dia tak kisah. Dia letakkan tempat panas, dia tak kisah. Tetapi bila dia letakkan di tempat yang mujahadah, lapar kan, neraka lapar, diberikan lapar pada nafsu tu, baru dia kata aku adalah hamba Engkau adalah Tuhan. Nafsu jadi Allah nak gambarkan kepada kita mujahadah. Jadi kita kena mujahadah. Hak ni kita kena buat. Keluar bulan Ramadan, kenapa orang tu kembali kepada dosa? Kerana nafsu dia tak buang. Sebab tu ibadah yang besar di bulan Ramadan puasa. Puasa ni apa? Al-imsak ala zunub. Kita menahan diri kita daripada apa? Daripada kesalahan-kesalahan, daripada dosa. Jadi nafsu dia. Sebab tu kita ada beberapa hari lagi ni, cuba kita tengok dalam diri kita, mana satu nafsu yang paling kuat? Nafsu di lidah ke? Nafsu di mata ke? Nafsu di hati ke? Nafsu di telinga ke? Nafsu pada perbuatan ke? Tangan kita ni cepat dia pukul orang, cepat dia tampar orang, cepat dia tumbuk orang contohnya. Kalau kaki ni mentang-mentang ada black belt, kalau karate cepat tendang orang gitu. Mata kita ni kan, mentang-mentang ada smartphone yang hebat, mentang-mentang ada akses dengan internet, cepat dia tengok benda yang maksiat. Jadi kat mana nafsu tu berada pada kehidupan kita? Kalau berada di mata, kena jaga, kena mujahadah mata. Mata kena jaga sungguh. Kena minta ke Allah kekuatan untuk mujahadah mata ni. Tinggalkan nafsu tu. Jadi barulah kita boleh faham, rupanya Ramadan ini adalah madrasah tarbiyah, satu sekolah tarbiyah. Kenapa? Kerana nak lawan nafsu tadi. Nak lawan nafsu. Dia tak kira dia orang alim. Contoh orang alim, saya dah bawa dah cerita ni kan. Orang alim, kaki ibadah. Kaki ibadah ni dia ada nafsu. Nak ibadah pun ada nafsu juga. Allah izin datang syaitan, iblis datang menyuruh duduk dekat dia. Boleh tak saya nak tumpang ibadah kat sini? Boleh, dia duduk kat situ. Dia sembahyang 20 rakaat, 100 rakaat, iblis sembahyang 1000 rakaat. Dia puasa pagi siang, dia berbuka, iblis puasa tak berbuka. Kan? Jadi dia baca Quran, zikir banyak, iblis berganda-ganda. Dia kata, apa rahsia kamu ni? Apa rahsia kamu ni? Apa rahsia kamu? Oh, saya rasa kamu takkan dapat. Apa dia? Saya boleh kuat ibadah, kuat semayang, kuat semua ni sebab dulu saya ni kaki maksiat. Saya ni kaki maksiat. Saya buat maksiat macam-macam.
Kemudian saya bertaubat. Bila saya bertaubat, maka lepas tu Allah bagi saya kekuatan, boleh sembahyang, boleh puasa, hebat daripada manusia lain. Padahal tu iblis, dia nak menyamar je, dia berlakon je. Iblis ni berlakon. Sebab tu jangan jadikan pelakon sebagai idola kita. Sebab iblis memang kerja dia berlakon. Dan hari ni pelakon jadi pujaan. Maknanya jawatan iblis tu ada pada pelakon. Dia pelakon je. Yang benar, yang sedik, yang al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, yang sedik orang tak ikut. Yang ikut pelakon. Iblis berlakon. Waktu dia kata kamu kena buat maksiat dulu. Kemudian bertaubat pada Allah. Maka si abid yang jahil itu, dia tak tahu sifat hamba ni macam mana. Dia pun macam mana buat maksiat. Alah, senang aja. Kan, kau panggil orang siapa yang sakit, buat rawat. Besok kalau ada apa-apa ni kan, jadi akhirnya dipilihkan cerita. Dia pun minum arak, dia pun berzina, dia bunuh orang, akhirnya dia nak mati dah. Cerita ni kita dah pernah dengar dah. Ini nafsu. Ibadah tapi nafsu dia tak faham. Nafsu dia tak jaga. Dia ingat nak tamak dengan ibadah. Sedangkan ibadah ni la yukallifullahu nafsan illa usaha. Memang kita nak buat maksimum, tapi bukan kita nak buat sesuatu yang berlebih-lebih sehingga sanggup buat maksiat. Kalau boleh, ibadah tu menjauhkan maksiat, tiba-tiba kita nak dekat maksiat. Jadi ini semua nafsu. Begitu juga orang yang berilmu sama juga. Juraij, siapa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Bal'am Ba'urah ni ahli kitab. Anak dia antara anak didik, anak umat kepada Musa alaihissalam. Sebelum tu ada Nabi lain juga, tak ingat Nabi siapa jadi demi guru. Sehingga doa dia mustajab. Dia diajarkan Ismul Azam, doa mustajab. Bal'am Ba'urah. Sampailah satu ketika dikatakan Musa dan tenteranya dengan kelompok dia nak pergi berdakwah. Masuk kampung dia, orang kampung dia minta doa supaya Musa dan tenteranya berpecah dan sebagainya. Dipendekkan itu, akhirnya dia ikut isteri dia. Dipendekkan cerita lain, isteri dan emas dan sebagainya. Akhirnya ikut, habis rosak dia. Kenapa? Nafsu. Jadi ini antara contoh-contoh lah. InsyaAllah kita akan bincang lagi tentang nafsu ni. Tapi yang kita khawatirkan bukan hidayah Allah tak datang, bukan Lailatul Qadar tak ada, kita tak dapat. Bukan, itu kita tak khawatir. Sebab yang itu semua Allah akan bagi. Yang kita khawatir ialah kita dikuasai oleh nafsu kita, sehingga kan mata kita rosak, telinga kita rosak, hati kita rosak, dan jasad kita rosak, hubungan kita dengan kekeluargaan, hubungan kita dengan kawan-kawan, hubungan kita dengan anak beranak kita rosak. Kenapa? Nafsu. Jadi ini kita kena tengok balik, belajar balik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan, kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan kelemahan kita. Kalau kita silap tak apa, kalau kita salah tak apa, kita bertaubat, minta ampun ke Allah. Itulah dia, insyaAllah. Aku liqali hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ada apa-apa tambahan? Soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak apa lah, guna nama pinjam kek batik sekejap tadi. Contoh kek batik kan. Memang sedap kek batik Kai. Kalau siapa nak beli boleh, insyaAllah. Nanti kita promote sikit lah kek batik Kai ni. Akan dibuat di arcade nanti. Dia bukan buat untuk jual, tapi kalau siapa nak beli, dia jual lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita tangguh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fa wasillahumma rabitataha wa dimuddaha wa ihdiha suhulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhu wa syara sudurha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaika wa ahliha bi ma'rifatik wa amita rasyati bi sabrik ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma khtim 'alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Rabbana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al-qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.